dengan khotbah bertajuk, Berbahagialah orang yang menakuti Tuhan. Marilah kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan. 2000 tahun dahulu, Yesus Kristus berbual dengan seorang ahli Taurat. Dia bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pada masa itu, Yesus memberikan jawapan yang sangat jelas. Kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hari ini, kita perlu memikirkan rahmat Ibu Bapa Syurgawi. Untuk kita pendosa syurgawi yang ditakdirkan mati kekal, Tuhan datang ke bumi ini, mengoyakkan daging, menumpahkan darahnya di atas salib, dan menahan semua jenis penderitaan. Jadi, apabila kita memikirkan sekali lagi kehidupan Bapa dan Ibu Syurgawi, kita menyadari bahwa kita harus mengasihi Tuhan jika kita benar-benar memahami semua hukum. Kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita boleh berkata bahwa hukum merangkumi semua aspek tersebut. Orang yang tidak tahu mungkin berfikir, hukum hanya merujuk kepada tarik yang samar-samar atau sesuatu upacara. Namun, Alkitab berkata bahwa kasih adalah apa bagi hukum Taurat? Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita harus mengasihi serta menghormati Bapa dan Ibu. Tuhan membimbing kita anak-anaknya di jalan Injil secara senyap dengan kesabaran serta kasih yang tidak terhingga. Sebab itulah, Yesus memberikan jawapan yang sangat jelas terhadap soalan ahli hukum Taurat itu. Kasihilah Tuhanmu, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, katanya. Hari ini, kita perlu berfikir kembali berapa banyak kita telah mengasihi Tuhan semasa menempuh jalan iman. Tuhan sendiri menanggung semua beban anak-anaknya di seluruh dunia dan menempuh jalan Injil dengan senyap. Saya berharap bahwa hari ini, kita sekurang-kurangnya dapat memberi perhatian kepada Dia, bukan kepada diri sendiri. Walaupun kita sering diajar untuk mengasihi Tuhan melalui Alkitab, kita cenderung lebih mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Jika sekarang kita mengubah gaya hidup berpusat pada mengasihi Tuhan daripada berpusat pada diri sendiri, kita pasti dapat menjadi orang yang menakuti Tuhan. Kerajaan syurga ialah tempat orang seperti itu pergi. Dan hanya orang seperti ini layak menerima gelaran sebagai keturunan lain perempuan itu. Sebab itulah, Raja Salomo menulis dalam buku Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Walaupun Salomo melakukan segala sesuatu yang diingini oleh mata dan telinganya, hatinya tidak puas. Jadi, dia menyadari bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Namun, dia juga menyadari bahwa hanya satu perkara di bumi ini tidak sia-sia. Apakah itu? Mengasihi Tuhan. Dalam buku Pengkhotbah, walaupun tertulis, takutlah akan Tuhan. Menakuti Tuhan tidak dapat muncul dari hati yang tidak mengasihi Tuhan. Buku Pengkhotbah mengajar kita bahwa walaupun segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia, menghormati Bapa dan mengasihi Ibu ialah satu tugas yang kita sebagai manusia harus lakukan sepanjang hidup kita. Sama ada Yesus atau Salomo yang dikatakan mempunyai kebijaksanaan dan pengetahuan yang paling hebat pun akhirnya berkata yang sama.
Jika kita perlu meringkaskan ke muncak iman, kita boleh berkata bahawa semuanya memuncak dengan kasih terhadap Bapa dan Ibu, yaitu Ibu Bapa syurgawi kita. Mari kita lihat buku Matius bab 22. Buku Matius bab 22 ayat 34. Bab 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mari kita pergi ke buku Pengkhotbah bab 12 ayat 13. Buku Pengkhotbah bab 12 ayat 13. Aku kata, ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kerana ini adalah, apa? Kewajipan setiap orang. Dalam Alkitab bahasa Inggeris, ini dikatakan sebagai kewajipan setiap insan. Alkitab memberitahu kita bahawa kewajipan ini ialah kewajipan yang paling penting dan signifikan bagi manusia di bumi ini. Ini adalah sama dengan firman Yesus kepada ahli hukum Taurat. Ini ialah pasangannya. Kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus berfirman bahawa mengasihi Tuhan ialah hukum yang pertama dan yang utama. Salomo juga berkata dalam buku Pengkhotbah bab 12 ayat 13, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, kerana ini adalah kewajipan setiap orang. Maksudnya, setiap orang harus sekurang-kurangnya mematuhi kewajipan ini. Namun, ramai orang di dunia kini tidak hidup seperti ini. Kadang-kala, kita juga melupakan rahmat Tuhan dan hanya sibuk dengan kesukaran, halangan, atau cabaran yang kecil di depan apabila kita menghadapi cabaran kehidupan yang besar. Pada masa itu, kita sering tidak menyedari rahmat Tuhan yang bekerja di belakang tabir untuk menyelesaikan semua masalah kita. Saya berfikir bahawa setiap orang daripada kita mempunyai masalah sendiri. Namun, janganlah kita terlalu fokus pada itu. Sebaliknya, fikirlah sekali lagi, bagaimana Bapa dan Ibu syurgawi telah membimbing kita dengan lembut di jalan ke syurga sambil menyelesaikan semua masalah itu. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan kerana semua ini. Raja Salomo berkata bahawa semua perkara yang manusia kejar di dunia adalah sia-sia. Semua kerja keras dan jerih payah di bawah matahari, ketamakan untuk mengumpulkan kekayaan, dan keinginan duniawi yang ingin mengumpul pengetahuan yang luas. Selepas semuanya ini berlalu, tiada apapun yang tinggal. Akhirnya, dia menyadari bahawa dia telah berpaut pada apa yang benar-benar sia-sia. Namun, dia berkata bahawa jika ada sesuatu di dunia ini yang boleh dianggap tidak sia-sia, itu hanyalah menakuti Tuhan dan mengasihi Tuhan. Beriman seperti itu haruslah dianggap sebagai kewajipan kita yang terbesar. Yesus juga mengajar bahawa mengasihi Tuhan ialah perintah pertama dan yang utama. Buku Efesus bab 6 mengedarkan kita tentang hal ini sekali lagi. Mari kita lihat buku Efesus bab 6 ayat 1.
Buku Efesus bab 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita memang harus menghormati ibu bapa fisika. Perkara bumi ini ialah gambaran dan bayangan perkara syurgawi. Jadi, sama seperti kita menghormati ibu bapa fisika, bagaimana pula ibu bapa syurgawi? Kita tidak boleh melupakan rahmat mereka. Kita perlu memahami jenis kehidupan rohani yang Tuhan jalani untuk kita sampai hari ini. Dan mengapa dia menahan kesakitan penyaliban untuk kita? Kita sering melupakan perkara ini, disebabkan berbagai perkara yang berlaku semasa kita berada di dunia. Namun, mari kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, walaupun hanya untuk sehari. Kita semua harus mengingati kasih tertinggi dan murni yang Bapa berikan kepada kita, dan kasih pengorbanan ibu yang tidak kelihatan. Kalian, hukum ialah kemampatan kasih Tuhan yang Dia curahkan atas kita. Apabila kita berkata, kita menyambut hari Sabat, Paskah, dan 7 perayaan dalam 3 kali, orang sering melabel kita dan berkata, mereka ialah ahli-ahli hukum yang mematuhi hukum. Namun, itu adalah kerana mereka tidak memahami untuk apa hukum itu dibuat. Hukum dibuat melalui darah. Darah melambangkan pengorbanan Tuhan. Apakah yang terkandung dalam pengorbanan? Dalamnya kita dapat mencari kasih Tuhan untuk kita dan semua manusia. Dalam Perjanjian Lama, semua binatang yang digunakan untuk korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan korban bakaran melambangkan bapa dan ibu, bukan? Bapa dan ibu syurgawi diletakkan di atas mazbah korban bakaran sebanyak beratus-ratus ribu kali untuk kita. Melalui proses ini, mereka dapat mendirikan perjanjian baru. Melalui perjanjian baru, mereka membuka jalan untuk dosa kita ditebus. Jadi, semua manusia tidak boleh meremehkan rahmat penebusan Tuhan yang besar. Ini pasti bukanlah sesuatu yang dibuat sebegitu sahaja. Merenungi hal ini, hari ini marilah kita memikirkan semua hukum kehidupan Tuhan di seluruh 66 buah buku Alkitab yang Bapa dan Ibu berikan. Akhirnya, melalui kasih serta pengorbanan Bapa dan Ibu, hukum Perjanjian Lama ditubuhkan. Memandangkan hukum Perjanjian Lama sahaja tidak cukup. Jadi Tuhan menubuhkan hukum Perjanjian Baru dan memberi kita hukum kebenaran yang sempurna. Apabila Yesus ditanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dia meringkaskan seluruh hukum dengan satu ayat. Kasihilah Tuhanmu. Mari kita memastikan ini melalui buku Ulangan bab 4. Buku Ulangan bab 4. Mari lihat buku Ulangan bab 4 ayat 9. Bab 4 ayat 9. Waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, Tuhanmu, di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku. Sehingga mereka, apa? Takut kepadaku, yaitu Tuhan, selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Manusia tidak tahu mengapa mereka datang ke bumi.
maupun korban untuk pengampunan dosa. Mereka hanya tahu bahwa seekor domba disembelih dan dipersembahkan sebagai korban bakaran yang tetap pada waktu pagi dan seekor domba lagi pada waktu petang. Kita harus memahami sejelasnya makna di sebalik amalan-amalan ini dan apa yang Tuhan mahu ajar manusia. Jika kita memahami sepenuhnya intipati hukum Tuhan dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan intipati kebenaran, kita dapat memahami sepenuhnya mengapa Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Betul sekali. Sesetengah ahli Sion yang dikasihi mungkin berfikir, pada hari ketujuh hari Sabat, kita hanya datang ke gereja, menyanyikan nyanyian baru, mendengar khotbah, berdoa, dan habis. Peraturan ibadah memang seperti itu. Namun, apakah yang menyebabkan ibadah dijalankan seperti itu? Ia tidak berlaku sebegitu sahaja. Mungkin mudah untuk kita melakukannya. Tetapi Tuhan tidak menciptakan hari Sabat dengan mudah secara rohani. Selama beribu-ribu tahun, ada korban bakaran pada waktu pagi dan petang pada hari Sabat. Pada zaman hukum Musa sahaja, ini dipatuhi selama 1500 tahun. Selepas dia mengalami kesakitan kematian, apakah yang diberikan kepada kita? Perjanjian baru diberikan. Kalau begitu, korban pada hari Sabat melambangkan siapa? Bukankah Bapa dan Ibu syurgawi kita? Bagaimana pula setiap perayaan? Walaupun seseorang menghadapi kematian satu kali, dia dikatakan tidak dapat melepaskan diri daripada trauma sepanjang hidup. Perjanjian baru ditubuhkan dengan kesakitan maut beribu-ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu kali pun untuk kita. Edison mengalami banyak kegagalan sebelum dia berjaya mencipta mento. Orang sangat bersyukur kepada dia, kerana dia telah berjaya melalui usaha itu. Bukan? Dia bahkan diberikan gelaran Raja Pencipta. Fikirkanlah usaha Tuhan untuk memberi kita kehidupan kekal. Kita hanya menyambut Paskah dengan makan sekeping roti dan minum secawan air anggur, dan hanya menyambut hari Sabat dengan datang untuk beribadah seminggu sekali pada hari ketujuh. Namun, untuk mengurniakan kita janji rohani hari Sabat, Tuhan telah mengalami banyak kesusahan dan kerja keras. Akhirnya, dia menderita dan mencurahkan darahnya di atas salib. Kita tidak boleh lupa. Mengapakah Salomo yang paling bijak berkata bahwa segala-galanya adalah sia-sia, kecuali menakuti dan mengasihi Tuhan? Menyatakan kasih kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dikatakan ialah kewajiban yang paling penting antara semua kewajiban manusia. Itu dikatakan ialah kewajiban tertinggi yang harus kita penuhi. Maksudnya, semua manusia harus melakukannya. Tanpa memahami ini, sesetengah ahli hanya datang, menyanyikan nyanyian baru dan berkata, "Hari ini saya dah beribadah." Ini bukanlah sebab kita datang untuk beribadah. Jika kita melihat makna itu dengan lebih dalam, kita menyatakan, "Aku mengasihi Tuhan" melalui ibadah. Memikirkan sekali lagi semua dosa kita pada masa lalu, dan betapa besarnya pengorbanan bapa serta penderitaan ibu, sampai dosa itu diampunkan. Kita berkumpul di sini untuk mengingatkan diri tentang itu sekali lagi. Kita harus memberikan kesyukuran, kemuliaan, dan pujian selama-lamanya kepada Bapa dan Ibu syurgawi, kerana mengubah jalan kita dari neraka kekal ke syurga abadi dan nasib masa depan kita. Sebab itulah,
Buku Ulangan tertulis bahwa kita harus mengajar anak-anak kita cara untuk menakuti Tuhan. Jika anak-anak tidak memahami kebenaran yang begitu dalam, kita sekurang-kurang harus bermula dengan mengajar mereka bahwa kita harus menyambut hari Sabat dan Paskah. Hari Sabat ialah masa kita menyatakan kesyukuran melalui ibadah kepada Tuhan. Jadi, marilah kita semua datang ke Sion dan berkata, adakah Bapa dan Ibu menahan begitu banyak kesakitan dan penderitaan untuk menubuhkan kebenaran perjanjian baru demi keselamatan kami? Adakah engkau melalui semua kesusahan ini? Kami menuju ke syurga kerana rahmat itu. Kemuliaan, pujian kepada Tuhan buat selama-lamanya. Bapa dan Ibu, kami mengasihi engkau selama-lamanya. Kita tidak boleh biar fikiran ini hilang dari bibir dan hati kita. Mari kita pergi ke buku Ulangan bab 6. Bab 6 ayat 24. Buku Ulangan bab 6 ayat 24. Tuhan kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Sebab Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan segala ketetapan itu adalah untuk membuatkan kita menakuti Tuhan. Menakuti Tuhan dalam arti kata lain, itulah firman yang Yesus katakan, kasihilah Tuhan, Tuhanmu. Ini dikatakan agar keadaan kita sentiasa baik dengan mengasihi Tuhan. Manusia di dunia tidak tahu, jadi mereka hanya berkata, apakah masalahnya hari Sabtu atau Ahad? Kita semua melayani Tuhan juga. Dalam perintah Tuhan ada darahnya yang panas, pengorbanannya, dan kasihnya yang berapi-api. Inilah sesuatu yang tidak mereka tahu. Jadi, apakah yang harus kita buat pada hari itu? Dia berkata harus ingat. Sebagai anak-anak syurgawi, kita tidak boleh melupakan kata-katanya yang Dia berikan kepada kita. Mengingati hari itu dan tidak melupakannya. Jadi, tidak kira bila atau di mana kita, atau apa yang kita lakukan, kita tidak boleh melupakan perintah Tuhan. Kerana itu sama seperti melupakan kasih Tuhan. Sebab itulah, Tuhan melakukan apa terhadap orang yang melupakan perintah Paskah? Orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Orang sering berfikir, semasa hidup, orang mungkin ada sekali tidak menyambut perayaan. Namun, di dunia rohani, bukankah itu perjanjian dan janji yang dibuat oleh Tuhan sendiri? Bukankah raja pun mematuhinya? Raja boleh melakukan segala sesuatu, tapi ada juga yang tidak boleh dia lakukan. Raja sendiri tidak boleh melanggar titah raja. Jadi, agar anak-anak syurgawi tidak menyimpang daripada hukum, Dia secara konsisten memerintahkan kita supaya bersungguh-sungguh menyambut hari Sabat, Paskah, 7 perayaan dalam 3 kali, dan rajin berdoa pada waktu doa. Kita mungkin berasa bahwa waktu berdoa adalah sekadar tugas yang harus kita buat. Hari Sabat juga tidak boleh disambut hanya kerana rasa kewajipan. Memikirkan kasih bapa dan pengorbanan ibu sekali lagi, kita harus berkata, terima kasih. Ini tidak dicapai hanya dalam 1 atau 2 hari. Tidakkah Tuhan menubuhkan pentadbiran penebusan yang selama 6,000 tahun dan menjalani kehidupan seperti itu selama beribu-ribu tahun untuk menyelamatkan anak-anaknya? Dengan memberikan kesyukuran, kemuliaan dan pujian kekal kepada Bapa dan Ibu,
Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.